Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada satu lagi majlis ataupun kelas uh, bagi mata pelajaran Al-Quran dan Tajwid. Apa khabar semua adik-adik tingkatan 1 Al-Amanah? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat, semua berada dalam keadaan sejahtera, berada di samping keluarga yang tersayang. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pada skrin yang adik-adik tengok di bawah ni merupakan daripada satu sisi pandang iaitu kitab bagi mata pelajaran Al-Quran dan Tajwid bagi pelajar tingkatan 1. Pada adik-adik yang sudah ada kitab ni, maka adik-adik boleh buka kitab ni untuk dijadikan sebagai pembelajaran kita, sebagai silibus dalam pembelajaran bagi tingkatan 1. Bagi adik-adik yang tak ada kitab ni, adik-adik boleh WhatsApp ataupun PM personal message pada Ustaz untuk Ustaz kongsikan kitab tajwid ni daripada digital, berbentuk digital, iaitu dalam berbentuk yang adik-adik tengok sekarang ni. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ni merupakan kitab yang diguna pakai di seluruh sekolah menengah agama negeri Pahang, dan kitab ni lah dijadikan sebagai bahan rujukan, dan di dalam kitab ni jugalah adik-adik boleh rujuk untuk sebagai panduan, sebagai untuk menjawab peperiksaan pada hari yang akan datang. Untuk tingkatan 1 bagi mata pelajaran Al-Quran, dia ada beberapa perkara yang perlu adik-adik tahu. Yang pertama sekali, 40 markah ataupun kita tak cerita lagi pasal periksa, kita tak nak cerita lagi. Tapi apa yang adik-adik perlu tahu adalah bahawa melalui kitab ini, melalui buku yang adik-adik tengok di hadapan ini, dia merupakan satu sumber ataupun satu panduan untuk adik-adik boleh mengenal, melihat dan menghafal apakah silibus di dalam pelajaran kita bagi pelajar tingkatan 1. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok pada muka surat yang ketiga ni, dia menceritakan tentang muqaddimah ilmu tajwid. Apakah itu ilmu tajwid? Apakah takrif kepada ilmu, pengenalan kepada ilmu tajwid? Dan insya-Allah kalau ada kesempatan nanti, bila ada kesempatan pada kelas yang akan datang, saya akan kongsikan terjemahan bagi setiap huruf, setiap kalimat yang ada di dalam kitab tajwid yang dibekalkan kepada adik-adik ni. Jadi pada pagi ini kita tengok muqaddimah ilmu tajwid ni. Okey, kita tengok muqaddimah ilmu tajwid. Apa itu muqaddimah? Pengenalan bagi ilmu tajwid itu sendiri. Jangan kita tersilap faham. Kalau di sini kita ada takrif kepada ilmu tajwid, pengenalan ataupun bukan takrif, pengenalan lah. Pengenalan kepada ilmu tajwid. Dan di sini juga dia ada di bawah ni juga. Kalau kita tengok muka surat yang keempat ni, adanya pelajaran yang ketiga, iaitu ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga yang menceritakan tentang makharijul huruf al-arabiyah. Nak cerita tentang apa? Tempat keluarnya. Makharij ni maksudnya tempat keluar al-huruf, huruf lah, huruf-huruf Al-Quran tu sendiri. Adapun huruf-huruf Al-Quran tak sama dengan huruf-huruf yang kita sebut. Huruf-huruf orang Melayu tak sama dengan huruf-huruf orang Arab. Orang Arab tidak ada perkataan pa, tak ada. Tapi kita ada perkataan pa, huruf pa tu sendiri. Contohnya sebagai contoh bagi perkataan pahang. Tetapi orang Arab tidak ada perkataan pa di dalam bahasa Arab. Tetapi
Kerana itulah lidah kita orang Melayu ni perlu dilatih, perlu diasah menjadikan lidah orang Arab. Kenapa? Kerana untuk membaca Al-Quran, untuk menguasai Al-Quran, di antaranya apa? Adalah dengan menguasai bagaimanakah sebutan Arab tu sendiri. Contoh, kita tengok orang baca huruf fa, kan? Huruf fa, adakah kalau Melayu, huruf Melayu masyarakat Melayu adanya huruf perkataan huruf fa, ada, contohnya faham, kan? Tetapi bagi huruf pa tidak ada dalam bahasa Arab. Pahang tak ada dalam bahasa Arab. Contoh lagi, kita tengok perkataan huruf ha di dalam bahasa Arab. Ha pedas, orang panggil ha pedas. Tapi dalam orang Melayu tak ada perkataan huruf ataupun mana-mana saja perkataan yang disebut dengan adanya huruf ha tu tidak ada. Contohnya kita tengok orang panggil harimau, tak ada orang panggil harimau, tidak ada. Tetapi kita panggil harimau. Hari ini hari apa? Ha, kita sebut ha. Tetapi dalam bahasa Arab adanya huruf ha yang mana tempat keluarnya huruf ha tu adalah di sini, halqum. Maka inilah disebut sebagai makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf di dalam Al-Quranul Karim. Contoh lagi kita tengok pada huruf tha. Huruf tha adalah huruf di dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa Melayu tidak ada bagi huruf sa. Huruf tha yang ada adalah sa. Saya, kan? Siapa, huruf sa. Tetapi bagi huruf tha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Maka itulah kepentingan kita mempelajari makhraj ataupun makharijul huruf bagi huruf-huruf di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebagai serba sedikit mengapa perlunya kita mempelajari makharijul huruf Al-Arabiyah. Kemudian di sini diberikan kepada kita beberapa panduan ataupun jadual tentang tempat keluarnya huruf bagi Al-Quran tu sendiri, bagi huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran tu sendiri. Kalau kita tengok pada jadual yang diberikan, kita tengok tempat keluarnya iaitu sebagai tempat keluar disebut sebagai al-halqu, yakni pada halqum, kan? Halqum ni di manakah tempat keluarnya huruf a, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ra, huruf kha. Itulah kepentingan mempelajari makharijul huruf, kan? Itulah kepentingan kita mempelajari makhraj huruf-huruf di dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana seandainya kita tidak melatih lidah kita, seandainya kita tidak melatih lisan kita, bagaimana orang Arab membaca, bagaimana Arab tu sendiri, bagaimana dipanggil sebagai bagaimana sebutan Arab tu sendiri, maka kalau kita gunakan lidah Melayu yang kita ada, maka apabila kita membaca Al-Quran, ianya tidak menepati pembacaan Al-Quran itu sendiri. Kerana itulah kepentingan mempelajari makhraj huruf Arab ni, Al-Arabiyah ni. Kerana apa? Kerana melatih lidah dan lisan kita supaya boleh seperti mana orang Arab, macam tu. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Kerana Al-Quran tu sendiri diturunkan di dalam bahasa Arab. Maka tak dapat tidak, kita perlu mempelajari. Kita perlu menguasai bagaimana sebutan ataupun lidah orang Arab tu sendiri. Ini kita sekali lalu saja. Kita tengok pada al-isti'azah. Isti'azah ni seperti mana yang kita tahu, disebut sebagai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disebut sebagai isti'azah. Adapun isti'azah ini merupakan salah satu
bagaimanakah cara untuk kita memulakan bacaan sama ada boleh, apakah hukum lafaz bagi isti'azah, apakah hukum bagi isti'azah, dan macam mana cara kita nak membaca isti'azah tu, macam mana kita nak boleh ataupun tidak kita nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun macam mana kita nak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ataupun itulah kepentingan mengapa kita mempelajari ataupun belajar dalam bab isti'azah tu sendiri. Dari sini diceritakan kepada kita bahagian ataupun potongan-potongan bagaimana kita nak menyambung terus sebutan ataupun lafaz isti'azah tu, macam mana cara kita nak membacanya. Kemudian kita tengok pada di sebelah tu, iaitu bagi basmalah. Basmalah ni semua orang tahu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana cara kita nak membaca Bismillahirrahmanirrahim, macam mana cara kita nak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah boleh kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Adakah boleh macam tu? Ataupun macam mana? Dia ada di sini diceritakan apakah hukum membaca basmalah di dalam ketika kita nak baca Al-Quran. Apakah hukum membaca basmalah? Ini diceritakan di dalam bab basmalah ni. Kemudian kita tengok di sini pelajaran yang seterusnya, kan, ad-darsus sadis, pelajaran yang seterusnya menceritakan tentang ahkamu an-nun as-sakinah wat tanwin. Kan, dia cerita tentang hukum nun dan hukum nun sakinah ataupun dan tanwin. Apa itu nun sakinah? Biasa kita dengar nun mati, nun sukun, samalah, nun sukun ke nun mati, nun sakinah, dia memberi makna yang sama, iaitu nun yang berbaris atas, disebut sebagai baris atas, baris bawah dan baris depan. Kan, berbaris, kita biasa dengar berbaris dua di atas, baris dua di depan, berbaris dua di bawah. Itu disebut sebagai kalau kita tengok pada muka surat yang di belakang ni, dia ada cerita. Surat depan dia ada cerita tentang ni. Ni dia. Tu dia, itu fathah, dhammah, kasrah, tanwin, sakinah, syaddah. Itu merupakan baris ataupun tanda-tanda yang perlu adik-adik kuasai, yang perlu adik-adik pelajari di dalam nak membaca Al-Quran tu sendiri. Dia adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sini juga kita boleh tengok bagaimana nun sukun itu semua. Ustaz akan kongsikan kepada adik-adik bagaimanakah cara kita nak mengenali nun sakinah. Ustaz percaya adik-adik semua sudah pun menguasai, sudah pun tahu apakah yang disebut sebagai nun sakinah ataupun nun mati, nun sukun ni. Cuma perlu dikuasai dengan lebih mendalam, perlu diteliti dengan lebih baik. Kadang-kadang ada orang dia tahu macam mana kita nak kenal izhar, macam mana kita nak mengenal idgham, macam mana nak mengenal ikhfa, macam mana nak mengenal iqlab. Tetapi apabila daripada sudut praktikalnya, daripada sudut pembacaannya, ramai orang tak mampu untuk menguasai bagaimanakah izhar yang sebenar, bagaimana idgham yang sebenar, ikhfa yang sebenar, iqlab yang sebenar. Kerana itulah kita perlu melihat ataupun meneliti kembali bagaimanakah bila sebut sebagai izhar yang macam mana, bila sebut idgham yang macam mana, bila sebut ikhfa yang macam mana bacaannya, bila sebut iqlab yang macam mana bacaannya. Kerana itulah daripada sudut apa yang Ustaz pandang, apa yang pandangan Ustaz, bila ramai pelajar boleh menguasai kelima-lima hukum ni, kan, hukum izhar, idgham, ikhfa dan iqlab ni semua orang boleh kuasai. Tetapi daripada sudut pembacaan praktikalnya, apabila dia baca Quran, dia tak boleh menguasai izhar. Apa hukum? Dia tahu hukum izhar, dia tahu hukum idgham, dia tahu hukum ikhfa, tetapi dia tidak boleh mengaplikasikan hukum tersebut daripada apa yang dia tahu. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama kongsi dan sama-sama kita akan pelajari. Kemudian
uh, kita akan tengok macam mana tanwin, kan, tanwin. Sebenarnya ada kaedah-kaedah yang Al-Quran ni dia semakin hari, semakin zaman berzaman, satu tempoh Al-Quran ni di dibuat satu perubahan, bukan mengubah makna ataupun huruf, tidak, tetapi mengubah bagaimanakah cara untuk lebih kita mengenali ataupun untuk menepati kita membaca Al-Quran itu sendiri. Kalau dulu kita ada Quran resam, ada orang panggil resam majid, kan, resam majid, orang panggil Quran majid. Tetapi selepas daripada itu dijadikan sebagai resam Usmani. Untuk apa? Untuk mempermudahkan lagi bacaan-bacaan kita pada hari ini. Kemudian adanya datangnya Al-Quran yang dimudahkan lagi, dicantikkan lagi dengan adanya tanda-tanda warna dan seumpamanya. Untuk apakah tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan kita ni terutamanya, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita lebih mengenali hukum, mengenali bagaimanakah cara bacaan pada Al-Quran itu sendiri. Jadi kerana itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita menguasai Al-Quran dan tajwid ni. Mudah-mudahan kita dapat kuasai. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, Ustaz akan kongsikan terjemahan bagi kitab tajwid yang ada dibekalkan kepada adik-adik. Dan untuk sebelum Ustaz mengakhiri kelas pada pagi ini, untuk pelajar adik-adik tingkatan 1 perlu menghafal surah Ad-Duha dan surah sehingga, bukan dan, surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Satu hari satu surah, insya-Allah. Bila kita dah habis nanti 22 surah semua sekali, surah Ad-Duha sampai An-Nas, maka kita akan beralih pula kepada 4 lagi surah, iaitu surah yang akan Ustaz beritahu pada akan datang. InsyaAllah adik-adik cuba hafal 4 surah yang 4 surah. Cuba hafal surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Ustaz percaya surah ni tidaklah begitu susah, tetapi ada di antaranya surah-surah yang belum adik-adik kuasai. Ustaz percaya ada lagi yang belum menguasai surah-surah yang di dalam, contohnya surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Asy-Syams wasyamsi waduhaha. Itu semua adalah merupakan surah-surah yang perlu dihafal bagi adik-adik pelajar sekalian. InsyaAllah adik-adik sekalian, kita jumpa lagi pada hari dan masa yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada kelemahan Ustaz sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.